Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pagi ni. Jadi pagi ni kita akan belajar tentang daya. Jadi kalau apakah yang dimaksudkan sebagai daya? Jadi daya ini sebenarnya definisinya ialah kadar perubahan momentum. Jadi daya ini sebenarnya menyebabkan apa? Menyebabkan bentuk dan keadaan gerakan asal. Jadi kalau sebab keadaan gerakan asal ini sama ada arah dia ataupun kelajuan dia. Contohnya sama ada kelajuannya semakin bertambah ataupun berkurang, arahnya berubah. Contohnya arah ke kanan ataupun arah ke kiri. Ini berubah disebabkan apa? Disebabkan oleh daya. So daya ini boleh menyebabkan sesuatu itu berubah daripada keadaan bentuk asal dia. Jadi bila kita bercakap tentang daya, ada hukum gerakan Newton kedua. Hukum gerakan Newton kedua dia cakap apa? Kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya dan bertindak pada tindakan daya. Maksud kat sini, kalaulah perubahan momentum, apa itu perubahan momentum? Perubahan momentum ini sebenarnya kalau dalam keadaan formulanya adalah mv tolak dengan mu. M itu apa? M itu adalah mass, iaitu jisim. V itu hal laju apa? Akhir ke awal? Akhir. U itu hal laju juga. Hal laju apa? Hal laju awal. Jadi kat sini ada dua jenis hal laju. Satu adalah hal laju awal, satu lagi adalah hal laju akhir. Jadi menyebabkan daya ni menyebabkan perubahan momentum ataupun kadar perubahan. Jadi kadar ni dalam formula macam mana? Ini baru perubahan momentum. Kalau kadar dalam formula macam mana? Per dengan masa. Per dengan masa itu adalah kadar. Jadi ini dalam formula dia. Jadi inilah dayanya adalah kadar perubahan momentum. Jadi untuk hukum gerakan Newton kedua, dia cakap apabila kadar perubahan momentum bertambah, apa akan jadi kepada silap terbalik. Kalau daya bertambah, apa akan jadi pada kadar perubahan momentum? Juga bertambah. Sebab apa? Dia adalah berkadar terus. Kalau berkadar terus ni, dua-dua bertambah ataupun dua-duanya adalah berkurang. Kalau satu tambah, satu kurang, dia akan jadi berkadar apa? Berkadar songsang. Jadi untuk hukum gerakan Newton kedua, awak akan dapat formulanya F sama dengan MA. F itu apa? Force ataupun daya. Dan daya ini mestilah daya bersih. Apa itu bersih? Apa itu bersih? Tenaga yang Awak belajar kan? Kalaulah satu kereta ini, okey, awak tolak ada dua daya. Satu 5 Newton, satu lagi 2 Newton. Arahnya sama. Dua-dua ke kanan. Awak rasa berapa daya bersih sekarang? 7 Newton. 7 Newton itu dikenali sebagai daya bersih. Jadi yang ini kena pakai daya bersih. Ataupun cikgu tukar. Cikgu tukar kat sini. Cikgu tukar arah kiri. Okey, arah kiri. So, apa akan jadi? Kalau ni kereta dia pun hilang. Ni kereta. Okey. 2 Newton. Jadi yang belah kanan tu tolak yang belah kiri lah. Sebab kanan tu besar kan. Berapa daya bersih? 3 Newton. 3 Newton itu dikenali sebagai daya bersih. Jadi kat sini awak kena pakai daya bersih F tu. M itu apa? Mass ataupun jisim.
Unitnya mesti kilogram. A itu acceleration dalam bahasa Inggeris ataupun pecutan. Jadi kat sini F sama dengan MA. Jadi kat sini ini adalah formula yang melibatkan hukum gerakan Newton yang kedua. Okey. Jadi kalau kat sini, kalau awak perhatikan kat sini, dia kata daya 1 Newton akan menggerakkan objek 1 kilogram dengan pecutan 1 ni nak sebut apa ni? 1 meter per saat per saat. Sebab dia jadi macam ni. 1 meter per saat meter per saat. 1 meter per saat per meter per saat. Dua kali macam tu. Itu dapat. Jadi kat sini, kalau awak tengok kat sini, kalau sini satu apa? Unit untuk daya. 1 Newton sama dengan mass 1 kg A 1 meter per saat per saat. Sebab itu cakap satu daya akan menggerakkan satu objek tu berjisim 1 kilogram dengan pecutan 1 meter per saat per saat. Okey, boleh faham? Okey. Jelas? Okey, kita tengok soalan nombor 1. Padam balik. Jika sebuah basikal dan sebuah lori bergerak dengan pecutan yang sama, yang manakah mempunyai daya yang lebih besar? Terangkan jawapan anda. Kita tengok apa formula hukum gerakan kedua. F sama dengan MA. Okey. Sekarang ni apa yang sama? Okey, A ni sama kan? Okey, A tu sama. Jadi kalau lah nak dapat terangkan jika sebuah basikal dan basikal lori pula, sebuah lori bergerak dengan pecutan yang sama, yang manakah yang mempunyai daya yang lebih besar? Jadi kat sini kalau awak ubahkan dia A tu, A sama dengan apa? F per dengan M. Nampak? Jadi kalau awak tengok kat sini, kalau sini sama, pecutan sama kan? Kalau jisim berkurang, apa akan jadi pada daya? Nak dapat A yang sama ni. Satu lagi, A sama F per M. Kalau sini M besar. Jadi kalau jisim berkurang, F dia pun berkurang. Boleh nampak? Kalau jisim bertambah, F pun bertambah. Jadi sebab itulah daya yang mana yang lebih besar adalah lori. Sebab jisim lori adalah lebih besar. Itulah maksud dia. Sebab ni lori kan? Ini lori, ini basikal ya. Basikal. Jadi kalau lori ni jisimnya besar atau bertambah, maka daya yang dikena pun kena besar. So ini kalau hubungan ni, ini adalah berkadar apa? Berkadar terus. Boleh? Jelas? Okey, kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 apa? Amjad, baca Amjad nombor 2. Cikgu ubah kamera sikit. Okey, Amjad, mana Amjad? Okey, Amjad. Mana Amjad? Okey. Baca Amjad, soalan nombor 2. 100 Newton daya dikenakan kepada dua bola seperti raja di bawah supaya bola-bola tersebut akan bergerak ke kanan. Bola manakah yang akan bergerak dengan pecutan yang lebih tinggi? Terangkan jawapan anda. Okey, ini adalah kelas 4B. Okey, ini 4B. Okey. 4B. Okey. Satu Malaysia tengok ni. Jadi dekat sini, okey, kita tengok formula dia. Formulanya apa? F. Formula hukum gerakan Newton kedua. F sama dengan MA.
Jadi kat sini apa yang sama? Daya. Daya ni yang sama. Ni daya yang sama. Jadi sama ada dia 1 kilogram ke 5 kilogram ke, dayanya adalah sama ataupun tetap. Jadi soalannya dia nak pecutan yang tinggi kan. Jadi kalau kita A ni, kita jadi dia punya tajuk. Jadi akan jadi A sama dengan F per dengan M. Okey, dekat sini ini dah tetap dah. Tak boleh ubah. Jadi kalau sini A nak tinggi, apa akan jadi pada jisim? Nak bertambah ke nak berkurang? M pun nak berkurang. Jadi kalau tengok kat sini, apa jawapannya? Jawapannya yang mana yang berkurang? 1 kilogram atau 5 kilogram? Jisim. Jadi sini adalah jisim yang rendah, sini jisim yang tinggi. Sebab itulah kalau awak tengok, kalau nak dapatkan pecutan yang tinggi, maka jisim tu kena rendah. Jadi jisim untuk satu lori itu, jisim untuk nombor A itu rendah, jadi dia mengalami pecutan yang tinggi. Jelas? Ini adalah kemahiran menggunakan formula. Awak kena hubung kait dia. Kalau sini tinggi, sini akan jadi rendah. Boleh faham? Contohlah cikgu buat 10 ni tetap 10 bagi 5 atau lagi 10 bagi dengan 1. Mana yang dapat lebih tinggi? 10 bagi 1 lah kan. Sebab bila sini rendah, jawapan kat sini akan jadi tinggi. Kalau 10 bagi 5 kat sini tinggi, apa akan jadi pada jawapan? 2. Jadi 2 ni ada rendah. Sebab sini 2, sini 10. Boleh faham? Ini kalau cikgu letak contoh nilai, supaya nak boleh nampak. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3 apa ya? Soalan nombor 3. Okey, mari cikgu baca jawapan. Baca jawapan pula. Baca soalan. 100 apa nak sebut N ni? Newton. Daya dikenakan kepada dua bola seperti raja di bawah, supaya bola-bola tersebut akan bergerak ke kanan. Bola manakah yang melanggar dinding dengan hal laju lebih tinggi? Terangkan jawapan anda. Mana? Bola A. Sebab apa? Ya, jisimnya rendah. Bila jisim rendah, apa akan jadi pada pecutan? Pecutan bertambah, automatically hal laju akan bertambah. Okey, boleh faham? Jelas? Sebab itu kalau awak pergi Tesco, kan, kalau awak pergi Tesco sekarang dia panggil Lotus kan, satu troli kosong. Ni troli, ni awak pegang, ni awak. Dekat sini bila kosong, apa akan jadi pada jisim dia? Jisim rendah. Apa akan jadi pada pergerakan dia? Hal laju dia? Hal laju tinggi. Apa akan jadi pada pecutan? Tinggi. Nampak? Hubungan antara jisim, hal laju dengan pecutan. Jelas? Itulah hubungan. Kadang-kadang fizik ni awak kena guna logik. Kena guna, aku pergi Tesco hari tu, aku itu trolinya kosong, senang tolak. Pecutan senang tolak kan? Maksudnya hal laju semakin bertambah. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 1. Seorang pelajar menendang bola dengan daya 10 Newton. Jika bola bergerak dengan pecutan 50 meter per saat, kira jisim bola tersebut. Bila awak keluar jumpa soalan pengiraan, perkara pertama awak kena keluarkan maklumat, keluarkan kuantiti fizik. Okey, 10 Newton ini apa ni? Dalam simbolnya apa? Daya. Simbolnya apa? F. Keluarkan F, tulis F. 50 meter per saat ini apa? Apa simbol dia? A. Ini adalah pecutan A. Nampak? Kira jisim tersebut. Jisim simbolnya apa? M. Awak buat tanda soal. Tanda soal tu maksudnya kita nak cari. Ada F, ada M, ada A. Jadi guna formula apa? F M A. Susah. Okey, isi balik. Jadi F berapa? 10. M kita nak cari kan?
A 50. Jadi M sama dengan 10 bagi dengan 50. Akan dapat apa? 0.2 unit apa? Kilogram. Susah tak fizik? Tak susah. Just menggunakan formula F sama dengan MA. Jadi jangan cakap fizik tu susah. Senang kan? Nampak? Nampak kan? Siapa kata susah? Tengok. 2-3 step dapat jawapan. Okey. Boleh? Soalan nombor 1. Boleh tak ni? Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, Cikgu Padam. Okey. Sebuah kotak ditarik dengan daya 10 Newton sehingga mencapai percuitan 2 meter per saat. Berapakah jisim kotak? Okey, yang pertama kena tulis simbol dia. Apa itu kuantiti fizik? Jadi kat sini daya. Jadi kat sini F. Jadi 2 ni apa? Meter per saat A. Kira jisim M. Dia nak kira M kan? Buat tanda soal. Tanda soal tu maksudnya benda itu kita nak cari. Jadi gunalah formula apa? F sama dengan M A. F berapa? F adalah 10. M tak ada. Maksudnya kita nak cari nilai M tu. A 2. Alamak, susah ke fizik? M sama dengan 10 bagi 2. Berapa? 5. Unit? Kilogram. Dapat. Jadi ibunya di sini, awak mesti tahu kuantiti fizik dalam bentuk simbol. Okey. Nombor 3. Nombor 3 ni dia soalan aras tinggi sedikit, tapi jangan risau, kita buat bersama-sama. Jangan risau. Okey. Sebuah kotak dalam keadaan pegun. Baca dulu, kita baca dulu. Baru kita tahu. Ditarik dengan daya 10 Newton sehingga mencapai halaju 10 meter per saat dalam masa 5 saat. Berapakah jisim kotak? Dekat sini dia ada beberapa kuantiti fizik yang awak kena tahu. Okey, tengok. Sebuah kotak dalam keadaan pegun. Pegun ni awak rasa halaju awal ke halaju air? Awal. Jadi awak tulislah U ni kat sini berapa? Kosong. Sebab dia pegun, tak bergerak. Dengan daya 10 Newton, ini apa? F. Buat sini, F. Sehingga mencapai halaju 10 meter per saat. Ini apa? Halaju akhir ataupun halaju awal? Halaju akhir. Jadi tulis V. V tulis 10. Kira masa 5 saat. Jadi 5 saat ini apa? T. Berapakah jisim kotak? Jadi awak tulis M, buat tanda soal. Maksudnya kita nak cari M. Jadi F sama dengan M A. Okey. F berapa? F 10. M memang kita nak cari kan M. A ada A. Awak tahu formula untuk A adalah apa? V tolak U bahagi dengan T. Ini daripada sini. Sekarang ni A ni dia tak bagi. Jadi 10 M V berapa? V 10 U kosong masa 5. Ini tekan biasalah, tekan kalkulator terus. Jadi awak akan dapat nilai M nya. Cuba tekan kalkulator, berapa nilai M? Dapat tak 5 kilogram? Ada kalkulator tak ni? Cuba tekan sekarang. Dapat 5 kilogram. Okey. Jadi fizik ni tak adalah susah sangat. Kan? Betul tak? Yang penting keluarkan. Tapi belakang cikgu ya? Belakang cikgu pun je. Tapi tak apalah kan?
Jadi M adalah 5 kilogram. Okey, boleh? Okey. Okey, soalan nombor 4. Sebuah kotak 5 kg yang berada dalam keadaan pegun ditarik dengan daya 10 Newton sehingga mencapai laju 10 meter per saat. Berapakah sesaran kotak tersebut? Wow. Tak apa, pelan-pelan. Cikgu akan ajar awak pelan-pelan. Jadi, keluarkan. 5 kg ni apa? Simbol dia? Mass. Apa simbol dia? Tulis kat sini adalah M. Kita padam ni. Ini adalah M. Silap. Terbesar ke 10 pula. Jadi ini adalah M. Dalam keadaan pegun, U ke V? U adalah kosong. Ditarik dengan 10 Newton. Itu apa? 10 Newton. Apa simbol dia? F. Sehingga mencapai laju 10 meter per saat. Pandai awak ya. Yang keluar TV kan? Mestilah pandai tak? Tapi tak ada yang tak pandai tu. Maksud juga tak pandai. Dia tak belajar, betul tak? Jadi 10 meter per saat. Berapakah sasaran? Maksudnya kat sini, sasaran simbolnya apa? S. Awak buat tanda soal kat sini. Macam mana nak soal siasat ni? Nak soal siasat. Macam mana nak masalahkan masalah ni? Jadi formula dia pertama F sama dengan M A. Okey, kita cuba cari A dulu. F berapa? F10. Mass 5. Okey, awak dapat A. A kat sini awak akan dapat berapa? 10 bagi dengan 5 akan dapat 2. Unit apa? Meter per saat. Okey, awak dapat nilai A. Daripada nilai A ni, kita nak guna U, kita nak guna V, kita nak guna S. Macam mana agak-agak? Macam mana agak-agak ni? Daripada A, kita dah ada V, kita ada U, kita nak cari S. Jadi, kita tengok balik. Mana tadi? Yang ini. Yang ini. Persamaan gerakan linear. Jadi dekat sini, okey. Ini adalah persamaan gerakan linear. Okey, kita tengok mana satu nak guna. Okey. Momentum awak dah belajar kan? Okey, kita tengok Jadi katakanlah kita pakai formula cikgu pilih. Kita pakai V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2. Ini tambah dengan 2 AS. Ini ada dalam yang cikgu tunjuk tadi. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah dengan 2 AS. Okey, V kuasa 2 berapa? 10 kuasa 2. U kuasa 2? Kosong kuasa 2. Tambah dengan 2 A2S. S kita nak cari. So agak-agak boleh selesai tak masalah ni? Boleh. Cuba awak selesaikan sekarang. 10 kuasa 2 berapa? 100. Kosong kuasa 2? Kosong lah. Jadi 2 darab 2 4S. Jadi kat sini awak akan dapat nilai S berapa? 100 bagi dengan 4 25. Unit apa? Sesaran meter. Cikgu, kalaulah saya nak pakai formula lain. Okey, kita tengok formula lain. Sekejap. Kita tengok cikgu padam balik. Kita pakai V sama dengan U tambah dengan AT. Formula ni. Cikgu, kenapa kita tak pakai formula ni, cikgu? Yes, bagus. Tak ada S. Dekat sini mana ada S? Cikgu, kenapa nak cari S, cikgu?
Ya, sebab soalan dia nak cari S. Jadi kita tak bolehlah pakai formula V sama dengan U tambah dengan AT. Jelas? Okey. Susah tak fizik? Tak susah. Okey. Soalan nombor 5. Okey, cuba padam balik. Seratus Newton daya dikenakan kepada dua bola seperti rajah di bawah supaya bola-bola tersebut akan bergerak ke kanan. Berapakah laju bola tersebut apabila ia terkena dinding tersebut? Berapa banyak tersebut ni? Jadi pertama, keluarkan kuantiti fizik. 100 Newton. Jadi 100 Newton ini apa sebenarnya? Ini tulis simbolnya F. Kalau awak baca balik kat sini, bola ni agak-agak bergerak ke berhenti? Ni sebelum dia nak langgar dinding ni. Kita anggap supaya bola ni pada mulanya dia dalam keadaan pegun. Jadi kat sini U-nya adalah kosong sebab dia pegun, dia berhenti. Okey, kita anggap. Kemudian barulah kita jadi 100 Newton tu maksudnya kat sini awak tendang ke, awak sepak ke, sama tak tendang sepak tak? Awak tolak ke 100 Newton. Itu faham? Bila awak kenakan daya, baru bola tu bergerak kan? Boleh faham? Baru bola tu bergerak kat sini. Okey. Jadi dekat sini awak tahu. Kita akan cuba guna formula F. Kita guna F sama dengan MA dulu. F sama dengan MA. Kita cuba cari A dahulu. F berapa F? 100. M? Mana M? Ini 2 ni. 2 ni M. Ni M. M 2. Jadi guna A. A berapa awak dapat? 100 bahagi dengan 2. 50 meter per saat per saat. Okey, boleh. Itu dapat A. Sekarang ni guna balik yang persamaan yang 4 tadi tu. Jadi kita cuba guna V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 AS. Cikgu kena hafal kat ni. Ada 4 tau. Ni. Mana? Ni. Bukan. Page nombor 4. Ni. Kena hafal tak? Tak perlu hafal. Tapi sebenarnya kalau awak biasa buat, awak akan terhafal. Betul tak? Sebab ini diberi dalam soalan. Jadi kalau sini, kalau kita tengok balik, tadi page berapa tadi? Yang ni ya? Okey, jadi V kuasa 2 tambah U kuasa 2 tambah dengan 2. Okey, yang ini kita nak cari. Sebab bola ni sebelum dia tuju ni. Okey, U berapa U? U kosong tambah 2 A 50. S? S berapa? Dekat sini ni. Ni nampak ni. Jadi S-nya adalah 10. Jadi kat sini awak puncakan 2 kali 5 100. 2 kali 50 100. 100 sekali dengan 1000. Jadi awak akan dapat nilai V-nya berapa? Bagus. 31.62. Unitnya apa? Meter per saat. Nampak? Cikgu, kalau saya nak pakai V sama dengan U campur AT, kenapa tak boleh? Tak ada masa. Ni mana ada masa? Tak boleh selesai. Dekat soalan ni tak ada masa. Sebab itulah kita kena ada kemahiran menggunakan formula. Okey, itu saja untuk hari ini, iaitu tentang pembelajaran topik apa? Topik daya.